Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, alhamdulillah pada petang ini kita dapat bertemu sekali lagi, yang mana petang ini merupakan pertemuan kita buat kali yang ketiga, siri yang ketiga di dalam kita membicarakan tentang masa depan kita, iaitu syurga yang kita damba-dambakan. Syurga ini kita telah bincang, ia telah pun wujud, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana syurga ini Allah Taala telah tetapkan ada nikmat-nikmat di dalamnya, dan Allah Ta'ala telah menetapkan syurga ini sudah pasti akan ada penghuninya. Moga-moga pertemuan kita setiap hari Isnin jam 2:30 petang ini menambahkan kepada kita banyak pengetahuan berkenaan dengan nikmat, balasan, penghuni yang Allah Ta'ala kaitkan dengan syurga. Petang ini, tuan-tuan perempuan, seperti biasa, sila rujuk kembali kepada nota yang ada diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Petang ini kita nak masuk tajuk apa? Kita akan pergi kepada tajuk yang ketiga. Jadi saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan supaya merujuk kepada nota muka surat yang ke-11. Kita terus kepada muka surat yang ke-11. Kita nak mempelajari tentang bab yang ketiga, penciptaan syurga. InsyaAllah petang ni kita mula dengan bincang tentang macam mana syurga itu Allah ciptakan nikmat di dalamnya. Baik, untuk rujukan pada bab ketiga ini ada dinukilkan satu hadis yang berkaitan dengan Jibril alaihimussalatu wassalam. Jadi hadis ini saya tinggalkan matannya, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca jika siapa yang nak membacanya dalam sebutan Arab. Kita terus kepada terjemahan hadis muka surat yang ke-12. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, boleh dengar suara saya dengan baik ya, tak ada masalah. Moga-moga Allah lapangkan dada kita semua, Allah pemudahkan urusan kita semua. Baik, kita teruskan muka surat yang ke-12. Hadis ini adalah hadis yang dinukilkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, kalau kita tengok dekat nota yang ada gambar kotak macam kosong kan. Sebenarnya kotak ni sebenarnya dia ada simbol tulisan sallallahu alaihi wasallam. Cuma PDF yang saya gunakan untuk mem-PDF-kan nota ini, dia tak boleh baca pada tulisan sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia ada kotak kosong.
Jadi kalau kotak tu, kita jumpa kotak tu, itu adalah lafaz salawat dan salam kepada Nabi SAW. Okey. Ketika mana kata Nabi SAW dalam sabdanya, ketika mana Allah menciptakan syurga dan neraka. Lama khalaqallahul jannata wan nar. Ketika mana Allah telah menciptakan syurga dan Allah telah menciptakan neraka. Apa yang Allah buat? Arsala Jibril. Allah telah mengutuskan Jibril ilal jannah untuk dia pergi ke syurga. Daripada maklumat inilah, dari maklumat ini yang kita namakan hadis ini dikaitkan dengan Jibril. Siapa yang mengikuti kelas tentang para malaikat mengetahui tentang siapakah itu Jibril. Jibril, Allah Ta'ala telah utuskan dia. Maknanya Allah perintahkan kepada Jibril supaya Jibril tu dia pergi ke syurga. Apa yang Allah Ta'ala nak Jibril buat ke syurga? Allah mengatakan, unzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Allah kata, lihatlah isi syurga tu dan apa-apa yang telah aku siapkan kepada penghuninya. Jadi tujuan utama Allah menghantar Jibril adalah untuk pergi ke dalam syurga, tengok dekat syurga tu ada apa, dalam syurga tu apa nikmat yang ada. Allah minta Jibril pergi tengok sendiri. Nabi SAW bersabda, Nabi cerita lagi. Nabi pun menyebutkan faja'aha, Jibril pun pergilah ke syurga itu. Wa nadhara ilaiha, Jibril pun lihatlah. Wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha, Jibril tengok apa yang telah Allah siapkan kepada penghuni yang akan masuk ke dalam syurga. Kita tak pernah tengok lagi, tetapi kita sedang belajar, kita pernah dengar, tapi kita tak pernah nampak dengan mata zahir kita. Tetapi pertemuan kita setiap minggu ni, jika kita lapangkan dada kita, kita tenangkan fikiran kita, kita buka minda kita seluas yang mungkin, Allah Ta'ala akan bawa kita melihat ke dalam syurga melalui pintu hati kita. Sebenarnya pintu hati ni maksudnya Allah akan bawa kita dengan melalui pintu hati untuk kita dapat gambaran, untuk kita dapat penghayatan, ya, minta pada Allah supaya Allah Ta'ala ni bersihkan hati kita, ya, tenangkan dada kita supaya Allah Ta'ala permudahkan kita belajar. Walaupun kita tak pernah nampak dengan kedua mata kasar kita, tapi kita percaya, kita tak sabar-sabar, kita sangat mengimpikan. Jadi untuk kita nak menambahkan lagi rasa rindu, rasa nak ke syurga tu, maka dengan kita belajar, maka kita akan hayati, kita akan tengok apa Jibril tu dia dah tengok. Maka Jibril pergi, dia tengok dalam syurga tu dan dia pun lihat apa yang telah Allah sediakan kepada penghuninya. Maka sabda Nabi SAW, Nabi sambung lagi hadis dia. Nabi kata, faraja'a ilaihi, Jibril pun dia menghadaplah Allah. Maknanya Jibril pun lepas dia tengok syurga tu, dia baliklah. Sebab Allah perintah hanya pergi syurga, tengok nikmat dalam syurga. Jibril pun pergi tengok, dia pun balik menghadap kepada Allah. Ketika dia menghadap kepada Allah, dia bertemu dengan Allah semula, dia pun berkata, dia kata, فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا. Dia kata, demi kemuliaanmu.
Mu dekat sini merujuk kepada Allah. Jibril, dia mengagungkan Allah. Dia kata, demi keizahanmu, demi keperkasaanmu, dengan kemuliaanmu ya Allah. La yasma'u biha ahadun illa dakhalah. Dia kata, tiada seorang pun yang mendengar kisah syurga ini, melainkan dia pasti berminat nak masuk ke dalamnya. Ini adalah ucapan kata-kata Jibril kepada Allah. Maknanya Jibril, dia dah tengok syurga. Dia pun pergilah jumpa Allah. Dia laporkan pada Allah. Dia kata, kalaulah tak ada mana-mana manusia yang dia tahu cerita syurga ni, melainkan dia pasti nak masuk ke dalam syurga ini. Inilah yang kita letakkan tajuk dia, syurga yang kita dambakan. Lagi banyak kita belajar, lagi kita akan luas pemandangan kita dapat melihat syurga. Biarlah kita tak nampak dengan mata kasar, tapi dalam pemikiran kita, dalam minda kita, kita fikir syurga, syurga, syurga. Kemudian, apa yang selanjutnya berlaku? Sabda Nabi SAW, Allah Ta'ala pun fa'amara biha. Allah Ta'ala memerintahkan dengannya, fahuffat bimakarih. Allah Ta'ala telah perintahkan supaya syurga ni dikelilingi dengan segala bentuk kepayahan. Waktu kali pertama Jibril pergi tengok, Allah tak pagar pun syurga tu. Maknanya Allah tak letak pun kesusahan-kesusahan, halangan-halangan nak pergi syurga. Allah kata, Jibril kau pergi. Dan kita dah belajarkan apa Jibril kata. Kali kedua, Allah Ta'ala perintahkan supaya syurga itu letak pagar-pagar dia. Letak halangan-halangan di sekeliling syurga itu. Faqala, lalu Allah berfirman. Berfirman kepada siapa? Allah berfirman kepada Jibril. Allah kata, irji' ilaiha. Allah kata, datanglah semula. Maknanya, pergilah engkau semula kepada syurga tu. Fanzur, engkau tengoklah syurga tu. Ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Allah kata, kau pergi kali kedua, kau pergi dekat syurga tu, kau tengoklah dalam syurga tu. Apa-apa yang telah aku persiapkan kepada penghuni di dalamnya. Maka apa tindakan Jibril? Faraja'a ilaiha. Maka Jibril pun cepat-cepat dia pun kembali ke syurga. Kembali ke syurga tu maknanya dia pergi tengok buat kali kedua ke syurga. Masa dia pergi dekat syurga tu, فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ. Ternyata Jibril telah melihat syurga itu telah dikelilingi oleh pelbagai kesukaran. Okey, syurga telah dikelilingi oleh pelbagai kesukaran. Maknanya nak pergi syurga tu tak macam mula-mula tadi tu. Dia pergi kali kedua nak tengok syurga, syurga ni telah ada pagar-pagar dia. Dia telah dikelilingi syurga itu dengan bil makarih, dengan kepayahan. Faraja'a ilaihi. Maka lepas dia pergi tengok ada halangan-halangan pagar-pagar syurga tu, lepas dia buat apa? Dia pun patahlah semula, pergilah semula menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun berkata. Dia kata apa kepada Allah? Dia kata, wa izzatik. Dia kata, demi keizahanmu, demi kemuliaanmu ya Allah. Laqad khiftu
alla yadkhulaha ahadun. Dia kata, demi kemuliaanmu, aku bimbang, dia kata. Tiada siapa pun yang akan dapat masuk ke dalam syurga itu. Jibril kata, aku bimbang tiada siapa pun yang akan dapat masuk ke dalam syurga itu. Sedangkan kali pertama tadi, waktu Jibril kata, waktu dia dapat pergi tengok syurga tu, dia masuk dalam syurga, dia bagi tahu siapa yang tahu pasal syurga ni, dia tentu teringin nak masuk. Tetapi kali kedua, ketika Jibril pergi kali kedua, didapati nak ke syurga itu sudah ada pagar-pagarnya. Maka dia mengatakan, aku bimbang, tak ada siapa pun yang akan dapat masuk ke dalamnya. Okey, hadis ni hadis sahih, ya, riwayat Muslim, Abu Dawud dan lain-lain perawi hadis. Okey, apa sebenarnya yang Jibril alaihi salam dia nak sampaikan kepada kita? Apa yang dapat kita belajar pada petang ni? Kalau bagi saya, yang saya faham, syurga ni semua orang nak masuk. Kan? Semua orang tahu syurga lawannya adalah neraka. Tetapi nak masuk syurga ni bukan satu benda yang mudah. Sebab itu Jibril kata tadi, aku bimbang tak ada siapa pun akan masuk. Sebab apa? Sebab Allah telah letak penghalang keliling syurga tu. Jadi kalau tanya, kalau tak ada seorang pun yang layak masuk, tak mampu masuk, kenapa kita syurga? Ini yang kita nak perjelaskan. Syurga memang Allah cipta akan ada penghuni dia. Itu sudah pasti. Tetapi penghuni yang nak masuk ke dalam tu bukan penghuni yang biasa-biasa. Maknanya penghuni yang terpaksa melalui hidup ini dengan kepayahan, dengan kesukaran, dengan kesabaran, dengan pelbagai ujian yang dia kena tempuh untuk dia masuk ke dalam syurga. Semua orang minta syurga. Tetapi apabila Allah beri ujian kepada dia, dia tak sabar. Allah uji dia dengan kesihatan, dia salah gunakan. Dia tak syukur pada Allah, dia lupa diri. Allah uji dia dengan ketaatan, dia ada sifat rasa macam membebankan. Allah uji dia supaya dia jaya maksiat, dia ikut hawa nafsu, dia langgar apa yang Allah perintahkan. Orang-orang yang macam ni, ia boleh termasuk di kalangan orang yang tak akan mampu dapat masuk syurga. Memang kita katakan syurga itu rahmat Allah, betul. Tetapi kalau dekat dunia ni, nyawa masih hidup, kita tak boleh nak bersusah payah, kita tak boleh nak berkorban, kita tak boleh menempuh ujian Allah Ta'ala ni dengan keadaan redha, sabar, terima. Macam mana kita nak masuk syurga tu? Jibril alaihi salam telah bagi tahu kepada kita melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita fikirkanlah, tuan-tuan dan puan-puan. Renungkanlah, ambil pelajaran. Sebab tu tajuk syurga ni memang kita kena belajar. Kalau ikut hati kita, memang kita penat. Betul tak? Memang kita penat. Tak ada rehat kita. Kan? Lepas satu tanggungjawab, nak kena lepas satu tanggungjawab. Betul tak?
tanggungjawab sebagai suami isteri, tanggungjawab sebagai ibu, sebagai ayah, tanggungjawab sebagai seorang jiran, tanggungjawab sebagai seorang anak. Penat kita. Kadang-kadang sampai kita terkeluar semua benda aku nak kena buat seorang. Kadang-kadang kan. Kadang-kadang kita rasa macam tension. Kadang-kadang kita sampai jadi tekanan kita. Kadang-kadang sampai kita rasa yalah kan. Kenapa orang lain senang, kenapa aku susah, macam-macam terkeluar dalam minda kita, keluar daripada pemikiran kita. Kan, lepas satu masalah, datang satu masalah. Kan? Dari muda sampailah ke tua, tak lepas-lepas pada masalah. Sebenarnya masalah itulah sebenarnya yang Allah Ta'ala nak kita tempuh. Kerana Allah Ta'ala nak bawa kita ke dalam syurga. Maka bersabarlah kita, maka bersyukurlah kita. Moga-moga tajuk untuk bab yang ketiga ni memberi jawapan kepada kita. Kenapa hidup dekat dunia ni kita kena berpenat-penat? Kenapa dekat dunia ni kita kena banyak berkorban? Kenapa dekat dunia ni kita kena fikir tentang orang lain? Kenapa dekat dunia ni Allah Ta'ala selalu uji kita daripada satu perkara kepada satu perkara. Itulah dunia, itulah hidup. Tapi nak syurga itu, marilah sama-sama kita menempuh kesulitan. Kita dah belajar sebelum ni, dunia ni adalah penjara. Orang mukmin dia akan menganggap dunia ini adalah penjara untuk dia, bukan syurga. Kan, penjara kan, ada benda kita boleh buat, ada benda kita tak boleh buat, ada banyak pantang larang, ada hukum ni kena tunaikan. Itu sebenarnya adalah jalan untuk kita masuk ke dalam syurga. Baik, ada hadis kedua yang dinukilkan tu dia lebih kurang samalah seperti mana hadis yang panjang tadi yang telah pun kita bincangkan. Jadi moga-moga hadis Jibril tadi menjadi sumber inspirasi dalam hidup kita. Jangan patah semangat, ya. Jangan kecewa. Teruskan, kan. Kita rasa kita dizalimi, tak apa. Dunia ni sekejap je. Ya. Kita ada akhirat. Ya, moga-moga kita jadi semakin kuat. Ya, semakin kita tabah melalui hidup ini. Jadi kita teruskan kepada bab yang keempat. Saya sangat suka baca bab syurga ni sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa penat kita. Kejar sini, terkejar sana kan. Contoh. Manusia memang jiwa kita ada hati, kita ada perasaan, betul kan? Ada masa kita rasa macam, ialah jiwa hati perasaan. Kita rasa ada masa kita penat, ada rasa. Tapi apabila kita banyak membaca, banyak kita belajar, jadi dia akan memberikan kita seperti satu suntikan, satu semangat pada kita. Kalau kita fikir pasal syurga, tak apalah. Demi syurga, aku berkorbanlah. Demi syurga, aku tempuh juga. Dan begitulah sebaliknya. Betul Ustaz. Ya, boleh dengar suara saya? Kenapa tu tak dengar suara saya dekat mana tu dengar tak suara saya? Dengar? Dengar kat mana? Dekat speaker ke? Dekat mana ni? Dengar tak? Macam biasa je Ustaz. Macam Dengar, biasa je. Oh ya ke? Oh, saya tak dengar dekat mikrofon. Dekat headphone saya ni. Biasa suara tutup keluar kat sini. Okey, tak apa. Tapi jelas Ya, jelas Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Okey. Jadi, kita teruskan kepada bab yang keempat. Okey, moga-moga bab 3 tadi beri kekuatan pada kita. Betul tak?
Ada orang Allah bebankan dia, bukan beban lah, kan? Jaga orang tua, kan? Oh, bukan senang tau nak jaga orang tua ni. Macam-macam kenah dia. Yalah, nama pun orang tua. Tapi bacalah bab syurga, kan? Kita nampak macam susah. Kakak ada kelas, Mak. Kakak ada kelas, Mak. Okay, ya? Hello? Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz terputus ke? Ustaz? Sekejap ya. Mendengar suara Okey. tak? Ya. Ustaz hilang sekejap ya? Dia Zoom ni dia seperti dia macam restart balik, tapi tak apa. Okey. Dia macam restart tadi. Saya pun tengok dia terkeluar, tak apa ya. Sekejap. Belajar bab syurga ni. Kan, terkeluar sekejap. Tengah syok-syok ni, terkeluar dia. Sabarlah. Okey. Boleh dengar, boleh jelas ya suara saya ya. Boleh nampak nota saya paparkan tak? Tak ada? Nampak Tak ada nota? Ada nota. Tak ada. Saya tak paparkan nota. Kejap ya, saya paparkan notanya. Okey, nampak tak sekarang nota? Alhamdulillah, Ustaz. Nampak. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Mohon maaf ya. Zoom ni pun dia telah baru cakap ujian kan. Terus Allah bagi ujian. Bagus saya. Allah bagi saya dapat nak murid sabar semua. Mana ustaz tu hilang, dia kata. Aku punya ni tak dengar ke? Atau ustaz tu yang tak ada? Semasa duduk semak. Tak apalah. Walaupun kita berada di jauh, mana-mana kita berada. Okey, kita teruskan kepada bab yang keempat. Bab keempat. Okey, bab keempat yang kita nak bincangkan adalah lokasi syurga. Kita dah belajar sebelum ni, syurga itu telah pun Allah ciptakan. Jadi di mana syurga ni? Yang Jibril alaihi salam pergi tengok syurga tadi tu kat mana? Jibril pergi tengok. Sedangkan kita belajar tempat tinggalnya para malaikat itu adalah di langit. Dekat langit kot syurga tu. Jadi mari kita bincangkan. Tapi bukanlah kita yang akan memberi jawapan. Tetapi kita lihat apa para ulama membincangkan tentang bab ni. Ringkas saja bab ni. Okey. Kita kena rujuk pendapat para ulama. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala tidak sebutkan di mana. Dalam hadis Nabi SAW yang sahih pun tidak disebutkan di mana. Oleh kerana tidak ada ayat Quran, tidak ada hadis, maka ia akan jatuh kepada perbincangan para ulama. Maksudnya kita memerlukan pendapat di kalangan para ulama. Okey, pendapat pertama kata, saya nukilkan
kata-kata Al-Imam Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Okey, tapi ini bukan hadis Nabi. Kalau dia hadis, kita boleh hadis tu sahih, kita boleh terus pegang maklumat tu. Tapi ini adalah pendapat di kalangan para sahabat. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia kata, sesungguhnya syurga ini ia berada di langit dan neraka itu dia berada di bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Okay. Ibn Rajab pula mengatakan rahimahullah, beliau menukilkan kata-kata Ibnu Abbas. Kalau ikut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, syurga tu dia terletak pada langit yang ketujuh dan neraka itu dia terletak pada bumi yang ketujuh. Kalau yang Abdul Salam tadi dia cuma kata neraka tu terletak di bumi, tapi tidak disebutkan bumi yang mana. Kalau ikut Ibnu Abbas, dia kata neraka tu terletak pada bumi yang ketujuh. Petala bumi yang ketujuh, bawah sekali bumi tu. Dekat situlah tempat terletaknya neraka. Jadi betul ke syurga berada di langit ni? Kan? Kalau kita belajar Isra' Mi'raj, memang Nabi naik langit. Dan memang Nabi nampak apa? Nabi nampak, memang Nabi masuk syurga, Nabi nampak syurga. Betul tak? Kan? Nabi nampak syurga. Tapi pertanyaan kita pula, tapi Nabi Isra' Mi'raj pun Nabi nampak juga neraka. Kan? Tapi para ulama kata neraka tu dekat bumi. Jadi dekat situ dalil Isra' Mi'raj tu dah tidak memberikan sokongan kepada pendapat yang pertama ni. Okey. Kita tengok pula pendapat yang lain. Okey. Pendapat yang lain, yang inilah pendapat yang peribadi saya, kita pegang pendapat kedua ni. Pendapat kedua ni adalah pendapat yang bersifat tawakuf. Apa maksud tawakuf? Kalau macam kita wakaf kan kita belajar baca Quran kan kita wakaf. Wakaf kat mana tu? Wakaf tu maksudnya berhenti. Maknanya pendapat kedua kata ni maknanya tawakuf tu maksudnya no comment lah. Maksudnya kita berhenti. Kita tak nak cakap, tak nak bincang. Tak nak bincang tu maksudnya kita tak tahu nak bagi jawapan apa. Kita berhenti daripada memberikan jawapan. Nak kata di langit pun tak ada dalil. Nak mengata syurga di bumi pun tak ada dalil. Jadi pendapat kedua kata, kita serahkan je lah pada Allah, tawakuf. Jelas. Okay. Pendapat ini, yang kedua ni, dia didokongi oleh Al-Hafiz Al-Imamu As-Suyuti rahimahullah antaranya. Begitu juga Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dan beberapa ulama lain lah. Okey, apa justifikasi pendapat kedua kata kita tak boleh nak bagi jawapan dia, kita tawakuf dia, no comment? Sebab apa? As-Suyuti kata janganlah kita membicarakan, kita bincang kat mana kedudukan neraka, kerana ini sebenarnya isunya dikaitkan dengan neraka lah, tapi dikaitkan juga dengan syurga, dia kata. Kenapa? Kerana tak ada orang yang tahu melainkan Allah. Tak ada mana-mana manusia yang tahu di manakah kedudukan sebenarnya syurga dan neraka tu. Dan Imam Suyuti kata apa? Dan aku, dia kata, tidak mendapati, tidak ada aku, dan aku mendapati, dia kata, tidak ada hadis yang sabit. Yang sabit ni hadis yang kita boleh guna pakai dia. Hadis yang kita boleh rujuk dia.
yang ada maklumat tersebut. Kalau Nabi sebut neraka ini berada di bumi, syurga ni berada di langit, kita boleh pakai, tapi tak ada hadis tu yang dapat dipegang dalam masalah ini. Itu alasan kenapa kita kata no comment, kita serahkan je pada Allah. Okey. Kata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ni di antara ulama India terkenal. Dia kata tidak terdapat nas. Nas ni seperti ayat Quran dan hadis Nabi yang jelas dalam menentukan kedudukannya. Bahkan ianya terserahlah kepada kehendak Allah. Itu yang kita kata tadi tu no comment tu, terserahlah kepada Allah. Kenapa kita kena serahkan kepada Allah? Kerana kita tidak akan dapat memahami segala perkara yang diciptakan oleh Allah. Bahkan Syekh Siddiq Hasan Khan, dia mengatakan, aku mengatakan bahawa inilah pendapat yang paling tepat dan paling berhati-hati di antara pendapat yang lain. Maknanya pendapat mana? Pendapat yang kedua, kita tawakuf. Tawakuf tu maksudnya kita tak tahu nak bagi jawapan apa. Kita serahlah kepada Allah. Allah je maha mengetahui. Yang paling penting, kita nak belajar, kita kena ambil maklum bahawa syurga tu dah ciptakan. Seperti Jibril dah tengok tadi. Itu je paling penting yang kita ambil maklum. Yang tentang lokasi tu, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya lebih mencadangkan kepada pendapat yang kedua kerana ia lebih selamat daripada kita berkata-kata, meneka-neka tentang sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah dan juga Rasul. Okey, jadi lokasi syurga kita telah bincangkan pada petang ni. Jadi jawapan dia apa lokasi syurga? Wallahu ta'ala a'lam. Kita serah je kepada Allah kerana Allah tu lebih mengetahui. Baik, kita terus kepada satu lagi bab. Okey, kita pergi kepada bab yang kelima. Okey, bab kelima ni adalah bab yang kita nak belajar terlebih dahulu apa makna jannah. Apa makna jannah? Okey, kalau kita tahu makna jannah, kita tahulah makna jannat. Yang mana Al-Quran kadang-kadang menyebut perkataan jannah dalam bentuk singular, dalam bentuk mufrad. Kadang-kadang menyebut syurga dalam bentuk plural, jama', iaitu jannat. Okey, kita bincangkan tentang apakah makna jannah ini secara umum. Kita tak akan bincang tentang perbezaan jannah. Ada alif lam, tak ada alif lam, panjang. Itu mengambil masa yang panjang. Okay. Kita terus kepada apa maksud jannah dan apakah nama syurga dan sifat-sifat yang disandarkan kepada syurga. Kita terus kepada muka surat nombor 18. Kita terus muka surat nombor 18. Apa makna jannah? Okey, jannah tu ejaan dia macam ni lah. Jannah dia ejaan macam ni. Jim, nun, ta. Ejaan. Nampak tak? Ejaan dia jim, nun, ta. Jannah. Inilah jannah. Jim, nun, ta ni. Jannah. Okey. Bagi ta marbutah. Okey, perkataan jannah
Memang nama yang kalimah yang paling banyak Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Kadang-kadang, ya, kadang-kadang Allah sebut jannah, kadang-kadang Allah sebut ni. Tengok ya, kadang-kadang Allah sebut jannatin. Jannat ni banyak pula. Jannatun. Ni banyak. Kadang-kadang jannah. Kadang-kadang Allah sebut jannah. Okey. Jelas kan? Okey. Dan paling banyak yang inilah jannah. Okey, seperti saya maklumkan, kita tidak akan membincangkan tentang perbezaan antara penyebutan jannah dengan jannat. Tapi kita boleh sebut secara umum dari sudut kehalusan dia, jannah dalam bentuk singular, bentuk bilangan satu iaitu syurga. Kalau jannatun, syurga, syurga. Kalau Allah sebut syurga, okey. Kadang-kadang dia sebut syurga-syurga. Kita boleh nyatakan mengikut kajian para ulama, kalau Allah sebut syurga-syurga ataupun syurga, kenapa ada macam dua cara? Kadang guna singular, kadang guna plural. Cara dia adalah nak menunjukkan akan luasnya rahmat Allah sehingga Allah menyebut syurga ni dalam bentuk bilangan banyak. Nanti kita akan belajar syurga ni dia tidaklah banyak tetapi digunakan bilangan banyak nak menunjukkan tentang keluasannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita terus pergi kepada apa makna jannah. Okey, secara ringkas saja ya, kerana yang paling penting kita nak tahu apakah sifat-sifat yang ada pada syurga. Syurga yang kita akan masuk itu dengan rahmat Allah itu, apakah kriteria dia? Jadi kita akan belajar sifat-sifat. Ini tajuk yang sangat penting. Jadi kita tengok, apa makna jannah? Okey. Al-jannah adalah terdiri daripada huruf jim dan huruf nun. Kan jannah kan huruf jim dan huruf nun. Huruf jim lah, huruf jim. Lepas tu ada huruf nun. Itu dipanggil jannah. Jadi kalau huruf jim digunakan dalam kalimah, juga huruf nun, dia akan membawa kepada makna tertutup dan tersembunyi. Contoh, kata jin, ada huruf jim, ada huruf nun. So jin nampak tak? Jin kita tak nampak dia. Okey, janin pun tak nampak dia. Contoh. Kalau orang gila dia panggil jinnah ataupun junun. Dia kata majnun tu kan, gila. Kalau orang gila, kejap Kalau orang gila dia panggil dengan istilah apa? Dengan istilah junun. Gila. Okey, ni satu je, junun. Gila. Gila tu nampak tak kat mana kegila dia tu? Kita tak tahu. Macam mana boleh dia gila? Begitu juga dengan jannah, syurga. Jadi syurga ni sesuatu yang kita tak nampak dia, tertutup dia dan tersembunyi. Kita tak akan dapat dengan melihat dengan mata kasar kita semasa kita hidup. Itu secara asal-asal mana-mana kalimah yang ada
penggunaan huruf jim dengan nun. Okey, sekarang kita mendalami lagi. Menurut bahasa, ya, perkataan jannah digunakan untuk menunjukkan kebun yang memiliki pepohonan dan juga pohon kurma. Okey, pegang dulu. Mana jannah? Tak kisahlah jannatul na'im ke, jannatul adn ke, jannatul khuldi ke, jannatul firdaus yang kita akan bincangkan nanti. Jannah ni dia adalah dikaitkan dengan bustan. Bustan dekat sini merujuk kepada kebun-kebun yang memiliki pepohonan dan pohon kurma. Ni dari sudut bahasa dia. Okay. Dari sudut istilah, okay, jannah seperti mana yang kita faham lah. Akan sebut syurganya, orang kata tempat tinggal yang penuh nikmat di hari akhirat. Kita kata. Betul lah tu. Jannah tu yang syurga tu betul. Tapi pada asal-asalnya, memang jannah tu adalah yang dia memiliki pepohonan. Sebenarnya kalau masuk syurga saja, memang dalam syurga tu ada pohon-pohon. Cuma bedanya, nanti kita akan belajar, ada orang dalam syurga dia, pepohonan dia berbeza dengan pepohonan orang lain. Landscape dia berbeza. Sebab tu Sayyidina Nabi Allah Ibrahim dalam hadis Nabi yang sahih pernah pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menanam pokok-pokok di dalam syurga. Kerana tanah syurga tu subur. Bukan bermakna dalam syurga tu langsung kosong. Maksudnya kosong, tak ada pokok-pokok, tak. Dia ada. Cuma bezanya banyak atau sedikit, itu bergantung kepada amal. Nanti kita akan masuk kepada bagaimana bentuk untuk kita pastikan syurga kita ni landscape dia cantik sangat. Ada pokok-pokok. Tapi secara umum, dari sudut bahasa, jannah ni dia adalah bustan. Adalah kebun yang memiliki pepohonan dan juga pohon kurma. Okey. Jadi kita terus kepada syurga ni. Di dalam Al-Quran, Allah menggunakan bagaimana Allah menerangkan sifat-sifat syurga, ataupun kita kata kriteria syurga tu apa. Okay. Nombor 1. Pertama, dalam syurga pula. Syurga ni yang merupakan, kita bincang tadi, tempat tinggal yang kita akan duduk di dalam syurga tu. Ya. Tempat tinggal tu Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan dia ada perkataan an-na'im. An-na'im. Maknanya perkataan an-na'im diletakkan selepas perkataan jannah. Okay, kita tengok kat sini kan. Kita tengok contoh. Muka surat nombor 18. Cuba tengok surah Asy-Syu'ara. Ayat nombor 85. Okey, ayat nombor 85 dalam surah Asy-Syu'ara. Kita akan jumpa perkataan, Allah sebut perkataan an-na'im selepas perkataan jannah. Jadi kita sebut dah jannah tu apa. Tapi sifat jannah tu apa, diletakkan perkataan selepasnya an-na'im. Apa itu an-na'im?
Jannah an-na'im. Okey, jannah ni syurga lah. Okey. An-na'im adalah sifat kepada syurga tu. Okay. Apa itu an-na'im? Okay, jumpa tak perkataan an-na'im perkataan an-na'im. Nanti saya akan terangkan penggunaan perkataan an-na'im di dalam Al-Quran. Dapat jawapan tu, senang nak faham surah At-Takatsur. Summa la tus'alun yawma idzin 'anil na'im. Saya ada tinggalkan kerja rumah tu untuk surah At-Takatsur tu. Siapa belajar petang ni dia akan tahu apa tu an-na'im. Okey. Jadi kita jumpakan perkataan an-na'im Allah sebut selepas perkataan apa? Selepas perkataan jannah. Maknanya jannah ni kita fahamlah dia syurga, tempat tinggal, tempat balasan yang memiliki pohon-pohonan, ada pohon kurma. Okay, tetapi tempat tinggal tu sifat dia macam mana? Okey, ciri dia apa? Maka kita ambil ayat Quran, kita susun selepas jannah tu ataupun jannat, lepas tu ada perkataan apa? Kita jumpa salah satu daripadanya Allah menggunakan perkataan apa? Perkataan an-na'im. So apa itu an-na'im? Okey, an-na'im, sekejap ya, saya padamkan. Tuan-tuan jelas tak apa yang saya sampaikan? Boleh dengar dengan baik tak? Ya, ya Ustaz. Okey, apa itu an-na'im? Okey, an-na'im, kalau kita belajar root dia, kata akar dia sudah pasti daripada huruf apa? Huruf nun, huruf ain dengan huruf mim. Bukan huruf lah. Nun, ain dan mim. 3 huruf lah. Nun, ain dengan mim. Na'in, mim. Okey. Asal dia bermaksud kemewahan, kehidupan yang indah lagi baik. Jadi apabila sebut na'im, na'im, dia adalah kenikmatan yang banyak. Kenikmatan yang banyak ataupun pelbagai nikmat, itulah an-na'im. Jadi kalau kita kata jannatun na'im, seperti perkataan ini, jannatun na'im, maknanya tempat tinggal. Sebab jannah maksudnya tempat tinggal lah, tempat kita menetap. Tapi tempat tinggal yang kita nak duduk nanti, ciri dia apa? An-na'im, yang penuh kenikmatan. Yang penuh kenikmatan. Nikmat je. Tak ada sikit waktu pun, tak ada sedikit ruang pun dia tidak menjadi ni'am. Tapi dia bukan satu nikmat. Dia ada banyak nikmat. Sebab tu namanya na'im. Na'im tu plural lah, bilangan banyak bagi nikmat. Nanti kita belajar, kita akan dapat rasa nikmat tu. Dia bukan nikmat tu ada sekejap je masa, tak ada. Kalau kita dapat nikmat gembira, apa lagi dapat nikmat apa? Nikmat sihat. Apa lagi nikmat lain? Nikmat apa? Macam-macam nikmat. Tapi nikmat yang kita miliki hari ini, dia tidak kekal. Satu hari nanti, dia akan hilang. Ada masa ada gembira, ada masa tak ada gembira. Nikmat tu dia nikmat yang kadang ada, kadang tak ada. Tapi dalam syurga, Allah akan bagi nikmat. Nikmat tu nanti kalau kita gabung pada sifat lain, kita akan dapat lengkapkan lagi. Kita katakan yang penuh nikmat. Apa bentuk nikmat tu? Nanti ada satu bab cerita nikmat-nikmat dalam syurga tu. Tapi nikmat tu dia akan berpanjangan sampai bila-bila. Nikmat tu nanti kita akan belajar lagi. Bukan nikmat yang macam kita dapat kalau kita dapat rasa
satu makanan yang sedap, nikmatnya dapat makanan ni, mungkin kita makan esok rasa macam dah boring lah. Kita rasa muak lah. Syurga tak macam tu. Jadi kita akan belajar tiap-tiap hari nikmat tu sentiasa bertambah. Dia akan datang. Dia bukan hari ni makan. Nanti kita akan kupas dekat bab makanan tu. Tapi kita kata pelbagai nikmat dulu. Secara umumnya, Jannatun Na'im maknanya syurga yang penuh dengan kenikmatan. Okay. Jadi, kita dah faham makna ini. Jadi, kita terus pergi kepada contoh ayat ya. Okay, contoh ayat seperti kita sebut surah Asy-Syu'ara ayat nombor 85. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Okay, kalau kita tengok contoh lain dalam surah Luqman ayat nombor 8, Allah sebut An-Na'im dekat mana? Jannatun Na'im. Dekat sini. Syurga yang penuh dengan pelbagai kenikmatan. Cuba perkataan An-Na'im kat sini. Okay. Kalau tengok contoh ayat lain ada dalam suratul Qalam ayat nombor 34. Jannatin Na'im. Cuba sekali lagi perkataan An-Na'im. Jadi rasa saya tak perlu nak ulang panjang lebar lah tentang perkataan Na'im ni. Cuma perkataan An-Na'im dia ada perbezaan tak dengan perkataan ni'mat? Kita kan sebut nikmat kan? Tak apalah, pronunciation kita sebut nikmat. Sepatutnya ain lah, ni'mat. Okey. Apa beza ni'mat, ain, mim, ta, okey, dengan na'im? Apa beza dia? Apa beza antara an-ni'mah dengan an-na'im? Cuba kongsikan. Pernah dengar tak? Apa beza ni'mah dengan an-na'im? Apa persamaan dulu? Apa persamaan antara perkataan ni'mah dengan an-na'im? Tak tahu, Ustaz. Enggak tahu? Okey, tak apalah. Betul lah tu. Okey, tak apa. Begini. Kalau mufrad dengan jamak bukan, Ustaz? Betul. Betul lah. Ini ni'mah ni dia dari sudut mufrad dan jamak tu betul. Itu di antaranya. Okey. Perkataan ni'mah dia sama macam an-na'im. Dua-dua ni'mat. Ni'mah tu cerita pasal ni'mat. An-na'im cerita pasal ni'mat. Okey. Betul. Okey. Perkataan an-na'im dia lebih khusus daripada ni'mah. Khusus macam mana? Okey. An-na'im hanya dalam Quran Allah pakaikan untuk syurga je. Pegang maklumat ni. Dalam Al-Quran, mengikut kajian Syekh Salah dalam Lataiful Quran, ni kehalusan bahasa lah. Kalau Allah guna an-na'im, dia memang merujuk kepada ni'mat yang dikaitkan dengan na'mat di dalam syurga saja. Kalau Allah guna ni'mah, dia dikaitkan dengan ni'mat dunia. Pemakaian kalimah tu dalam Quran sama ada zahir ataupun batin. Ada orang dapat nikmat zahir, ada orang dapat nikmat batin. Jelas tak? Dia faham
pemakaian perkataan ni'mah, okay, di dalam Al-Quran digunakan, di berdasarkan kajian para ulama, perkataan ni'mah ni digunakan merujuk kepada nikmat yang ada di dunia. Sama ada nikmat zahir ataupun nikmat batin. Dia ada persamaan, nikmah ni nikmat lah. An-na'im tu nikmat. Cuma pemakaian perkataan an-na'im merujuk kepada nikmat waktu bila, di mana. Kalau Allah guna perkataan ni'mah di dalam Al-Quranul Karim, dia adalah merujuk kepada nikmat di hari akhirat. Sudah pasti nikmat itu di dalam syurga. Okey. Jelas? Contoh ayat, Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallah. Jelas Pada faham Okey. Jadi kita jumpa semua dalam Quran. Kalau sebut syurga, Allah kata na'im. Jadi na'im ni adalah nikmat yang lebih khusus. Lebih banyak daripada ni'mah. Yang mana an-na'im ni adalah nikmat di dalam syurga yang kekal abadi. Tapi kalau ni'mah di dunia ni, dia sudah pastilah tak sama nikmat di hari akhirat. Okey. Jelas? Boleh faham? Ada soalan nak tanya tak? Ustaz, bentuk nikmat tu nikmat yang diketahui ke sebab Allah guna alif lam tu? Ma'rifat. Wa intu tak juga, ada juga ya Allah guna wa in ta'udu ni'matallah, ada juga tanpa alif lam. Ada nakirah. Situ waktu Allahu a'lam. Tapi dari sudut penggunaan perkataan na'im dengan ni'mah ni, dia berbeza perkataan dia. Kadang-kadang kita tak perasan, terbelajar pasal syurga baru kita perasan. Oh, Allah kata jannatun na'im. Menunjukkan kepada kita apa syurga ni. Kalau kita rasa macam dunia ni kita rasa kita kejar nikmat-nikmat kan, sebenarnya di hari akhir Allah akan bagi lagi banyak nikmat. Tu kita kata lagi banyak nikmat tu, pelbagai nikmat tu lah jannatun na'im, syurga yang penuh dengan kenikmatan, dan nikmat tu kekal sampai bila. Okey, jelas dekat sini. Okey, jadi nak tahu nikmat tu kekal tak kekal, kita bincang dekat nama kedua Al-Khuldi. Dia saling mengukuhkan satu maklumat kepada satu maklumat. Okey, cuma saya minta maaf tak sempat nak bentang maklumat kedua pada petang ni, nama kedua, kerana saya akan didatangi dengan tetamu sebentar lagi. Jadi saya kena berhenti setakat ini pada petang ni. Jadi kita berhenti kat sinilah. Kita berhenti dekat nama Al-Khuldi. Kalau syurga ni penuh kenikmatan, kita fahamlah nikmat banyak tu. Tapi nikmat tu kekal tak? Nikmat tu abadi tak? Nanti kita akan belajar dekat nama Al-Khuldu. InsyaAllah kita sambung nanti minggu depan, boleh ya? Tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah boleh Ustaz. Kita sambung minggu depan ya. InsyaAllah. Ya Ustaz. Kalau tak ada kelas, nanti kita akan maklumkan. Setakat ni insyaAllah berjalan. Okey, jadi ada apa-apa soalan pertanyaan sekejap dekat sini, saya jawab mana-mana pertanyaan. Okey, tidak ada di sini. Saya tengok dekat ruangan FB. Saya tengok dekat FB jap. Ada tak rakan-rakan kita yang bertanya? Okey. Okey.
Kalau tak ada, saya mohon ampunan maaf atas sebarang kelemahan, kekurangan. Jika ada mana-mana maklumat tambahan yang tidak kita kongsikan pada petang ni, tolong maklumkan, tolong kongsikan. Ada salah silap pun tolong perbetulkan. Moga-moga Allah memberikan kita, menambahkan kita rasa cinta, rasa rindu kita kepada syurga. Semoga Allah dapat melapangkan memberkati waktu kita, umur kita daripada dalam majlis ilmu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Maka kita sudahi dengan tutup pertemuan kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.